Assalamualaikum, Kak Syida. Dengar suara saya tak? Kak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. dengar suara saya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebentar ya Kak Syida nak buat FB Live kejap ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat. Sahabat, alhamdulillah. Nota semua dapat tak? Alhamdulillah dapat Ustaz. Sempat print tak? Alhamdulillah sempat. Sempat print semua Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Kurniaan dan rahmat dari Allah tu. Ya, kita tunggu host maklum di FB pasal kota kan sampai 100. Nota nampak tak dekat depan? Nampak Ustaz? Nampak. Macam mana? Kak Syida dah balik kita mula? Kejap Ustaz ya, sebab line tak apa baik pagi ni insyaAllah. Kejap. Tak apa. Take your time.
Open. Boleh buka siap-siap nota ya. Nota, kita tengok dulu nota Norisha. Siri 1 penghujung dengan siri 2 kita akan guna. Lepas tu nota ayat Quran tu nanti tengok muka surat nombor 16 . Ustaz, minta maaf. Saya dah keliru yang ini. Siri Keliru. 1, siri 2 Ustaz. Apa tu? Siri 1 siri 2 tu apa? Nota yang Ustaz tunjuk ni. Ini dalam siri 1. Kakak, Siri 1. Oh, siri 1. Okey. Terima kasih. Siri 1. Lepas tu baru kita masuk siri 2 ya. Okey. Penghujung, hujung sekali. Ustaz, minta maaf lah line tak bagus pagi ni. So dia masih lagi preparing tu link kan tu. Ni tak dapat masuk Untuk Facebook FB. lagi. Tak apa, Kak Syah dah usahakan lagi. Ustaz boleh teruskan aku sekarang ni. Dah makan masa 3-6 minit dah. Okey lah, tak apalah. Kita jalanlah dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana kita akan meneruskan membincangkan ayat-ayat yang berikutnya dalam surah Ar-Rahman, yang mana pada pagi ini kita akan membincangkan ayat yang bernombor 14 sampailah kepada ayat yang berikutnya. Maka seharusnya kita memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan dengan kasih sayang Allah, dengan hidayah taufik Allah beri kepada kita, kita dapat bersama-sama pada pagi ini kita mengisi waktu yang Allah beri pada kita, umur yang Allah beri kepada kita, tenaga yang Allah beri kepada kita untuk kita memahami ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Ar-Rahman. Semoga hasil daripada kita belajar surah Ar-Rahman ini, kita semakin mengenali tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi manusia yang semakin tunduk, yang semakin pasrah, semakin patuh kepada segala tuntutan-tuntutan, segala perintah dari Allah. Kita meninggalkan segala larangan daripada Allah. Kita cuba usaha untuk melakukan perkara-perkara yang Allah suka kita buat, walaupun dia tidak wajib dalam bentuk sunat. Kita juga cuba menjauhi segala perkara-perkara yang Allah tidak suka kita buat, walaupun dia tidaklah jatuh hukum haram seperti perbuatan makruh. Semua yang kita lakukan itu adalah sebagai tanda kita semua berterima kasih kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita hingga ke hari ini. Jadi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan ya, untuk memudahkan kita belajar,
saya akan memaparkan terlebih dahulu nota ringkasan surah Ar-Rahman yang saya letak nama akronimnya sebagai Norisha tu. Dia bukan nama orang, tapi nota ringkasan surah Ar-Rahman. Tengok dulu nota ringkasan itu untuk siri 1. Okey, dan nanti kita akan pergi kepada siri 2. Ini bermakna saya telah edarkan 2 nota ringkasan surah Rahman, siri 1 dan siri 2. Jadi sesiapa yang belum dapat lagi tak apa, jangan bimbang. InsyaAllah habis kelas ni nanti kita akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan berikutnya, setelah kita rujuk nota ringkasan, kita kena rujuk nota utama. Yang nota utama tu dia dalam bentuk word. Yang nota utama tu dalam tu dia ada ayat Quran, dia ada terjemahan surah Rahman, kemudian ada tafsiran. Jadi nota ringkas ni dia tidak ada ayat sebab dia hanya poin-poin saja. Kemudian paling kena rujuk nota yang utama yang ada ayat Quran dengan tafsiran ayat. Kemudian on the way kita belajar ayat itu, saya telah pun hantar nota pada minggu lepas dan hari ni minggu ni pun kita hantar, iaitu nota 1 bertajuk cerita tentang kejadian, cerita pasal jin. 1 lagi cerita tentang kejadian Adam dan keturunan Adam. 2 nota itu saya akan paparkan insya-Allah. Nanti kita boleh rujuk kerana 2 nota tersebut adalah untuk mendalami ayat nombor 14 dan mendalami lagi tentang ayat nombor 15 yang kita akan bacakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dikasihi oleh Allah, semoga Allah Ta'ala melancarkan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya Allah melapangkan dada kita, Allah membuka minda kita, Allah membuka segala hijab-hijab yang menghalang kita untuk kita memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ikhlaskan diri kita walaupun tak ada orang sekeliling kita, tapi kita ikhlaskan diri kita kepada Allah. Semoga pertemuan kita lebih kurang 1 jam setengah ini dinilai oleh Allah sebagai salah satu amal soleh. Baik. Lihat di hadapan di skrin nota ringkasan surah Rahman. Okey, kita sebenarnya sudah sampai kepada ayat nombor 14 dan ayat nombor 15. Tapi kita tak ulas dengan lebih lanjut. Cuma pada ayat 14 dan 15 ni, dia punya tajuk besar dia, sebenarnya Allah nak cerita kepada kita, Allah nak bagi tahu kepada kita dalam surah Rahman, di antara nikmat yang besar yang Allah beri kepada kita adalah nikmat Allah menciptakan. Dipanggil nikmat penciptaan. Nikmat penciptaan ni satu nikmat yang besar, sebab kalau kita tidak ada, macam mana kita nak merasai nikmat dunia ni? Jadi antara nikmat yang besar juga adalah nikmat diciptakan, diwujudkan sebelum kita tiada kepada ada. Itu dipanggil nikmat penciptaan. Cuma kita dah belajar sebelum ini pada ayat yang ketiga dulu. Okay, kalau dalam nota ringkasan ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa perkataan A tu, A3 tu maksudnya ayat. A tu adalah ayat. A ayat. Jadi pada ayat ketiga dulu, kita dah belajar dah. Kita dah jumpa. Allah bagi tahu kepada kita nombor 2, nikmat nombor 2. Setelah Allah ajarkan kepada kita Quran, Allah kata khalaqal insan, diciptakan al-insan. Okey, jelas kat situ. Tetapi dalam ayat ketiga, Allah tidak perincikan asal usul insan tu daripada apa. Okey? Tetapi kalau kita baca ayat nombor 14 yang kita akan belajar pada pagi ni, rupa-rupanya Allah nak cerita terperinci itu pada ayat nombor 14. Ini dia panggil pendekatan Quran, teknik Quran. Dia gunakan pendekatan, kadang-kadang dia cerita ringkas je. Okey. Tetapi dalam masa yang sama, nanti Allah akan gunakan pendekatan terperinci.
Jadi kalau kita tengok ayat 3 Allah cerita tentang insan secara ringkas. Tapi pada ayat 14 Allah cerita terperinci. Maksudnya lebih maklumat tu ada maklumat tambahan lagi. Ini dipanggil kaedah pendekatan Al-Quran. Lepas tu kalau kita perasan ayat nombor 15 Allah nak cerita pada kita sekejap lagi kita nak belajar. Allah cerita tentang asal usul jin. Okey, asal usul jin. Okey. Kita dah sebut pada minggu lepas, bahawa kenapa Allah tak sebut pasal jin sebelum ini. Sebelum ni maksud dia ketika ayat 3 Allah cerita pasal insan, manusia, tapi kenapa Allah tak sebut pasal jin? Tiba-tiba ayat 15 Allah sebut pasal jin. Okey. Di sini kaedah dia apa tahu? Ni dipanggil kaedah Allah menyebut secara spesifik mana-mana makhluk dia. Tiba-tiba Allah sebut Allah menciptakan insan. Tapi Allah tak sebut Allah ciptakan jin. Menunjukkan kepada kita Allah nak tunjulkan bahawa insan ini dia sangat mulia. Walaupun jin Allah ciptakan juga. Tetapi kenapa Allah tidak cerita pasal jin pada ayat mula-mula? Kat situ Allah nak bagi tahu bahawa dalam banyak-banyak penciptaan makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang banyak nikmat, Allah beri adalah al-insan. Okey. Dalam masa yang sama, ayat 13 dan 14 ni, kita tahu pasal jin, maknanya ayat 13 dan 14 ni, dia memberikan jawapan ataupun dia menguatkan lagi jawapan bahawa sebelum ini kita pernah belajar dulu surah Rahman ini surah yang pernah Nabi bacakan kepada kumpulan jin. Dalam erti kata yang lain, ayat nombor 14 ni menunjukkan kepada kita bahawa surah Ar-Rahman ni juga dia menceritakan tentang golongan manusia dan juga golongan jin. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik. Kita pergi kepada maklumat asal usul manusia. Okey, asal usul manusia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kalau buka muka surat nombor 15, nota ini nota penuh. Tengok nota penuh. Muka surat nombor 15, saya tunjukkan nota dia. Sekejap Okey, ini muka surat nombor 15. Okey, kalau kita buka muka surat nombor 15, nota penuh surah Al-Insan, surah Ar-Rahman. Okey, muka surat nombor 16, maafkan saya. Muka surat nombor 16. Okey, tengok di depan tu. Okey. Kalau ayat nombor 14, okey, muka surat nombor 16, ayat nombor 14, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insan. Khalaqa iaitu Allah telah menciptakan. Siapa dia insan? Manusia. Min daripada. Salsalin kal fakhar. Daripada tanah liat kering seperti tembikar. Okey, ayat 14 ni kita diberitahu oleh Allah asal usul manusia ni dia daripada tanah. Tapi jenis tanah tu adalah salsalin kal fakhar, daripada tanah yang kering dia seperti tembikar. Kenapa seperti tembikar? Kerana tembikar ni kalau kita ketuk dia akan berbunyi. Okey. Ayat nombor 14 ni sebenar-benarnya Allah nak cerita jenis tanah yang terakhir sekali manusia itu diciptakan. Okey, sebab itu saya mengambil inisiatif kita belajar, kita bongkarkan semua asal usul manusia ni tanah permulaan dia macam mana. Sebab ayat 14 ni kalau kita belajar, kalau kita tak rujuk ayat-ayat lain, ayat nombor 14 ni dia sebenarnya adalah tanah yang terakhir sekali dalam banyak-banyak peringkat tanah. Sebab itu kita kena tengok nota
tambahan tajuk penciptaan Adam. Okey, sila buka nota penciptaan Adam. Okey, saya tunjukkan nota dia, tak apa. Boleh tengokkan. Okey, sekejap saya tunjukkan dia punya ni. Okey. Tuan-tuan dan puan ya. Cuba kita tengok di depan skrin atau tengok nota yang ada tajuk dia. Ini nota pasal tajuk fasa kejadian Adam alaihi salam dan keturunannya. Keturunan itu maksudnya kita lah. Kita daripada keturunan Adam. Okey, sangat memberikan manfaat yang banyak kalau kita boleh tahu maklumat ni. Supaya kita boleh menyedarkan diri kita bahawa kita ni sebenarnya tidak ada apa-apa kalau Allah tak cipta kita. Dan kita kena sedar diri bahawa asal usul kita ni daripada tanah, nanti suatu hari kita akan masuk ke dalam tanah. Sebab tu tanah dengan kita ni tidak asing bagi kita. Jadi mari kita belajar. Okay, untuk tambahkan lagi maklumat supaya dapat menyedarkan diri kita bahawa kita ni semuanya tanah. Kita ni sama saja. Pangkat, apa pun pangkat kita, rupa paras bentuk macam mana, putih ke hitam ke, kayanya macam mana, apa pun, semua asal usulnya tanah. Okey. Mari kita baca, tengok terlebih dahulu 3 fasa kejadian Adam. Okey. 3 fasa kejadian Adam. Okey, kalau kita tengok dalam nota, okey, sebenarnya kalau kita nak belajar tentang Adam, sebenarnya bagus tentang belajar tentang Nabi Adam. Belajarlah pasal Adam. Kalau kita nak tengok perangai manusia macam mana, nak tahu kenapa perangai kadang-kadang perangai orang ni berbeza dengan perangai seorang lagi. Kadang-kadang kita tengok anak kita kadang ada perangai yang begini, ada perangai yang begini kan. Kenapa? Sebab tu siapa yang belajar tentang asal usul Adam, dia akan dapati bahawa patutlah macam tu, seorang kerenah macam ni, seorang kerenah macam ni kan. Kerana tanah yang digunakan untuk mengadun jadinya Adam tu adalah tanah yang bercampur-campur. Mari sama-sama kita rujuk Al-Quran, kita mengimbau kembali asal usul kita di dalam Al-Quran. Okey, kalau kita belajar di dalam Al-Quran, fasa kejadian Adam ni sebenarnya dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Okey. Peringkat yang ayat 14 surah Rahman yang kita baca tadi itu adalah peringkat nombor 2. Peringkat pertama. Maksudnya begini. Peringkat nombor 1 kejadian Adam ni mula-mula dia masuk fasa penciptaan daripada tanah dulu. Jadi yang kita cerita ayat 14 tadi tu, yang daripada salsal kal fakhar, adalah ayat 14 tadi dia merujuk kepada fasa yang pertama. Dia panggil fasa at-takhliqu, fasa penciptaan dari tanah. Dan kalau kita belajar lebih lanjut, selepas Adam tu selesai diciptakan dari tanah, baru masuk fasa kedua, fasa Allah Ta'ala bentukkan, Allah sempurnakan kejadian Adam tu. Maksudnya Allah jadikan hidung dia, Allah jadikan telinga dia, Allah jadikan tangan dia pada fasa yang kedua. Lepas dah jadi siap telinga, dah jadi telinga, kepala semua dah ada masa fasa, dah jadi macam sebiji, macam anak patung dari tanah tu, baru masuk fasa ketiga, Allah memberikan roh kepada Adam. Itulah 3 fasa dia. Okey, fasa surah Rahman tu kita cerita yang pertama saja. Nak cerita 2 dan 3 tu nanti waktunya agak panjang. Cukuplah kita tahu fasa nombor 1 terlebih dahulu. Okey, fasa nombor 1 kita nak cerita tentang tanah yang Allah ciptakan asal usul manusia. Okey. Rujuk kita tengok terus pada tajuk 5 peringkat kejadian daripada tanah. Maksud dia, peringkat pertama kejadian Adam, dia daripada tanah. Okey. Tanah tu sendiri sebenarnya dia ada 5 peringkat dia. Dia ada 5 kategori tanah. Ada 5 peringkat. Okey. Saya sebut tadi yang dalam surah Rahman tu sebenarnya peringkat terakhir dah. Okey. Jadi peringkat sebelum tu peringkat apa? Okey.
lihat dalam nota, rujuk nota, okey, begini. Kalau kita rujuk peringkat pertama asal-asal tanah tu sebenarnya peringkat nombor 1, Allah mengambil segenggam tanah dari semua bumi. Itu peringkat nombor 1. Maksudnya tanah tu dia masih tanah yang tak campur apa-apa. Dia ambil daripada segenggam, Allah ambil segenggam tanah daripada semua bumi. Semua bumi. Mereka faham Semua bumi. Sebab tu nanti kita akan jumpa ada tanah warna merah, ada tanah warna hitam, ada tanah warna coklat. Itu peringkat pertama. Nanti saya akan sebut dalil dia. Kemudian Quran panggil apa peringkat itu? Yang kedua, tanah yang digenggam, yang dicampur daripada semua bumi tu, diletakkan air bersamanya. Maknanya dicampur tanah, campur air. Okey, nampak peringkat nombor 2. Kemudian tanah yang campur air tadi, akhirnya dia diadun menjadi tanah yang kental dan tanah tu teguh. Tanah tu kental, dia jadi keras. Mula-mula nombor 2, tanah dicampur air. Dia masih basah-basah. Kemudian tanah tu dia menjadi kental, dia menjadi teguh. Tu peringkat nombor 3. Quran panggil apa? Sekejap lagi saya sebut. Kemudian peringkat keempat, tanah yang kental, yang keras tadi tu, dia bertukar menjadi warna hitam. Okey, dia bertukar menjadi tanah yang hitam selepas dikeringkan, dan tanah tu boleh berubah-ubah bau dan warna. Itu nombor 4. Nombor 5, akhir sekali peringkat kejadian Adam tu, tanah tu, dia adalah tanah yang kering seperti tembikar. Kenapa Allah kata seperti tembikar? Kerana tanah tu, kalau kita ketuk, contohnya kalau kita ada cawan kan, kita ada cawan, kita ada labu sayung, kita punya jak tu, jak kaca tu, kalau tuan ketuk, dia akan keluarkan bunyi. Itulah tanah yang terakhir sekali jenis tanah yang Allah ciptakan Adam. Dan yang kelima ni lah yang ayat nombor 14 dalam surah Ar-Rahman. Baik, kita tengok dalam Quran Allah panggil apa tanah nombor 2 tu, tanah nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okay, tengok dalam nota. Okey. Nombor 1 yang kita kata tadi tanah yang Allah ambil segenggam, campur tanah daripada seluruh bumi tu, itu dia panggil dalam Quran, dia panggil turabun. Kalau dalam nota tak ada bariskan dia. Turabun. Okey. Yang kedua, tanah campur dengan air, dia panggil tinun. Tinun ni kita ada jumpa dalam surah, kita jumpa dalam laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kita jumpa, nanti kita akan sebut ayat dia. Okey? Lepas tu kalau tanah yang lepas jadi air, dia jadi kental, dia jadi keras tadi tu, teguh tu, Quran panggil dia dengan istilah tinul lazib. Berbeza tu. Okey. Yang nombor 4, tanah tadi yang bertukar menjadi warna hitam, tanah tu dia boleh mengeluarkan bau, boleh berubah-ubah warna dia tadi tu, Quran memanggil dengan istilah hamaim masnun. Okey, nanti kita rujuk Quran, jangan risau, nanti ayat tu kita akan jumpa perkataan ni. Kemudian yang kelima, salsal kal fakhar. Yang peringkat kelima ni lah surah Rahman tadi. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Yang kelima. Okey. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dalil dia, hadis dia, ayat Quran yang kata peringkat 5 jenis tanah ni. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 tadi, tanah tadi tu, Allah ceritakan kepada kita sebenarnya melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, kita akan dapat jawapan dia. Okey, kita terus pergi pada terjemahan. Tengok. Dalam hadis sahih ni adalah hadis yang sahih. Tengok Allah kata apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ni Nabi sebut dalam hadis ya. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, sahih hadis ni.
Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Adam dari suatu genggaman dari seluruh bumi. Nampak tak? Okey. Sehingga muncullah keturunan Bani Adam yang sesuai. Kita tengok dalam hadis tu. Sekejap saya tunjuk dalam tapasan nota saya tu tak berapa nampak. Yang sesuai dengan permukaan tanah tu. Maksudnya Nabi kata Adam ni asalnya daripada tanah yang diambil bercampur-campur, segenggam tanah dari seluruh bumi. Okey, daripada tanah yang campur-campur itulah munculnya keturunan Adam sesuai dengan tanah yang dicampur-campur tu. Lepas tu Nabi tambah, Nabi perincikan. Di antara mereka ada yang berkulit merah. Nabi sebut dalam hadis tu. Nabi kata Al-Ahmar. Nabi kata ada di kalangan mereka yang berwarna putih, berkulit putih. Ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit di antara ketiga-tiga warna itu. Kita tak tahu warna apa. Mungkin sawo matang ke, mungkin coklat ke. Maknanya daripada hadis tu kita dapat jawapan rupa-rupanya patutlah ada orang muka putih, ada orang muka hitam, ada orang muka putih kemerah-merahan. Kenapa jadi berbeza-beza warna? Kerana itulah jenis-jenis tanah yang digenggam, diambil dari seluruh bumi. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, begitu juga engkau akan tengok ada orang yang wasahlu, orang yang ramah. Kadang-kadang kita tengok ada orang sedih je dia. Kadang-kadang ada orang yang khabis, yang keji. Dan kadang-kadang ada kata Nabi, orang yang baik. Kenapa? Kerana jenis-jenis tanah tu, itulah kita jumpa. Kalau warna kulit berbeza, rupa bentuk berbeza sebab tanahnya berbeza, dalam masa yang sama, manusia ni pun perangai dia berbeza-beza. Okey, itu nombor satu. Okey, kita pergi peringkat tanah nombor 2. Okey, kalau kita baca dalam dalam ayat Quran ada perkataan turab tu. Okey, dalam surah Al-Imran ayat nombor 59. Okey. Saya tak perlu ulas panjang lebar tentang ayat ni, tapi tuan-tuan jumpa tak perkataan turab kat situ. Yang saya dah warnakan merah dalam nota tu tak adalah warna merah kalau tuan-tuan print warna hitam. Jumpa tak perkataan turab. Khalaqahu min turabin. Jumpa perkataan turab tak? Okey, bulatkan perkataan turab. Perkataan turab itu adalah peringkat tanah nombor 1. Okey. Kemudian kita tengok peringkat tanah nombor 2 di dalam Quran, Allah guna perkataan tin. Nampak tak perkataan tin? Okey. Nombor 2 ni, peringkat nombor 2 nak cari perkataan tin. Ta ya nun tin, kita boleh jumpa dalam surah Sajadah ayat 7. Lupa-lupanya kita baca surah Sajadah pagi Jumaat. Kan kalau orang sembahyang subuh pagi Jumaat rakaat pertama dia baca surah Sajadah, dia jumpa ayat 7 ni. Sebenarnya ayat 7 ni adalah peringkat tanah yang kedua. Allah panggil dia tin. Allah kata allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Min tin. Sebab tu kena terangkan supaya dalam terjemahan Quran kita, supaya dia tak terjemah kadang-kadang dalam Quran terjemah tanah. Dia sama je tanah. Sebenarnya tanah tu dia ada istilah-istilah dia. Okey, dapat peringkat kedua. Kita buktikan. Okey, yang ketiga. Quran kata, kita sebut tadi kan peringkat ketiga apa? Tanah yang dia sudah menjadi kental. Yang nombor 2 campur air kan? Dia panggil tin. Nombor 3 tanah tu jadi kental. Allah menggunakan istilah tinil lazib. Jumpa tak perkataan warna merah tu? Yang kalimah warna merah tu. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Okey, bulatkan perkataan tinil lazib. Okey, boleh rujuk dalam surah Saffat ayat nombor 11. Okey, selesai. Kita pergi kepada ayat yang kata ada peringkat nombor 4. Okey. Rujuk dalam surah Al-Hijr ayat nombor 28. Cuba tak perkataan hamaim masnunin. Okey, Allah kata inni, saya ambil ujung ayat terus. Allah kata inni khaliqum basharam min salsalin min hamaim masnunin.
Okey, dah jumpa? Boleh gariskan, boleh bulatkan. Dan peringkat tanah yang kelima, barulah surah Rahman yang kita baca tadi, yang sedang kita bincangkan sekarang. Jumpa tak ayat nombor 14 tu? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jelas. Sebab tuan-tuan, sebenarnya sebab tu kita semua ni ada rongga. Sebab tu kita ada rongga tau. Kita ada rongga sebab kan tanah kering seperti tembikar, kan kalau diketuk keluar bunyi. Maksud dia kenapa keluar bunyi? Kerana dia tidak padat. Sebab itu kita semua ni dia ada rongga. Sebab kita asalnya daripada tanah yang kelima tu, hujung di tanah kelima, tanah tu kalau diketuk, dia seperti tembikar, maksudnya dia keluarkan bunyi. Lepas tu kita ada rongga. Ada rongga, ada lubang telinga, ada lubang hidung, ada rongga. Apabila dia berongga, di sinilah kelemahan manusia. Emosinya banyak. Faham tak? Hati dan perasaan dia. Sebab tu dia ada rongga. Okey, jelas kat situ ya. Okey. Selepas nombor 5 ni, maka jadilah Adam tu seperti patung. Ni kita nak cerita. Patung ni, saya nak cerita sikit supaya tuan-tuan tahu bahawa kita punya kelemahan kita ni ada. Syaitan dah study dah. Iblis dah study dah. Kita ni macam mana. Okey, selepas jadi nombor 5 tadi, okey, habis tanah yang seperti tembikar, yang ketuk boleh keluar bunyi tadi, lepas Allah membentukkan jasad Adam semua, jadilah patung. Maksudnya Adam tu asalnya patung lah daripada tanah. Okay, kita baca hadis tu. Tengok Nabi kata apa pada kita. Hadis riwayat Muslim. Tadi hadis riwayat Abu Daud, ni hadis riwayat Muslim. Nabi kata apa? Terus pergi kepada bahasa terjemah lah. Tengok Kita tengok Nabi SAW kata apa pada kita? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala membentukkan tubuh Adam. Maksudnya ini peringkat kedua tau. Maksudnya pasal kedua tadi, maksudnya Adam dah dibentukkan, mata dia, kepala dia, tangan dia, kaki dia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah membentukkan tubuh Adam, Allah meninggalkan Adam itu di atas kehendaknya. Maksudnya Adam tu, patung dia tu sebelum dihidupkan, Allah tinggalkan di dalam syurga. Okey. Selepas itu, Iblis pun berpusing-pusing mengelilingi Adam sambil perhatikan patung itu. Tuan-tuan faham tak? Nampak Iblis asal-asalnya duduk dalam syurga juga. Duduk dengan Adam juga. Okey. Jadi Iblis ni dia ambil kesempatan sebab patung Adam dah siap ada kat situ, dia study lah. Dia pusing-pusing tengok Adam sambil memperhatikan dia. Nabi kata yang zuruma huwa. Maka Iblis dia tengok, inilah manusia yang kata tu kan, dia tengok patung Adam, dia keliling, dia tengok perhatikan. Lepas tu tengok Nabi kata apa? Ketika Iblis mendapati rongga padanya. Okey. Lantas ia pun ketahui, dia pun dapat satu maklumat bahawa patung itu merupakan kejadian yang tidak mampu. Tidak mampu tu apa? Kejadian yang lemah. Faham tak maksudnya? Maksudnya Iblis dia telah study. Dia kata, rongga ni lah merupakan weakness, kelemahan yang ada pada manusia. Sebab tu jin kita belajar. Dia boleh masuk badan kita, dia boleh ikut darah kita, dia boleh duduk di kepala kita dan sebagainya. Itulah jin. Tapi sekejap lagi kita belajar pasal jin pula, kita akan tengok jin dengan kita ni siapa. Tapi kita belajar dekat sini, di sini kita dapat maklumat Iblis dia telah study tentang apakah kelebihan anak Adam dan apakah kekurangan anak Adam. Kejelas tak tuan-puan, ini maklumat tambahan sebersedikit tentang kejadian apa? Kejadian Adam. Lepas tu macam mana Adam ni Allah hidupkan? Macam mana Allah Ta'ala menghidupkan Adam? Lepas tu baru Allah bagi nyawa. Okey, maka selesailah tajuk ni. Okey, kita dapat dah. Rupa-rupanya surah Rahman ayat nombor 14 tadi adalah ayat yang Allah cerita sebenarnya pada kita, hei manusia, engkau telah diciptakan sebenarnya daripada tanah yang kering,
tanah yang seperti tembikar. Maksudnya apa? Tanah yang kalau dia ketuk keluarkan bunyi. Kenapa keluar bunyi? Engkau itu mempunyai rongga-rongga. Alhamdulillah, sedikit sebanyak pada pagi ini kita telah belajar daripada Allah. Allah telah memperkenalkan kepada kita bahawa kita ni asal daripada tanah. Okey, kita kena faham begitu. Okey, selesai? Okey, kemudian mari kita patah balik kepada ayat yang penuh dalam surah Rahman. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 15. Okey, kita tengok ayat nombor 15. Okey. Ayat nombor 15, kita masuk cerita pasal jin pula. Okey, lepas Allah cerita pasal manusia ni, daripada jenis tanah yang peringkat kelima. Peringkat yang kelima, kalau orang tanya, kenapa jadi macam tembikar? Kal fakhar, seperti tembikar, kerana dia kosong. Kenapa? Kerana dia ada rongga, dia boleh mengeluarkan bunyi. Sebab tu kadang-kadang ada orang kan cakap je banyak, tapi tak buat. Sebab apa? Bunyinya banyak. Tapi kosong. Tembikar ni kadang kan kita tengok kan ketuk berbunyi dia kan. Begitulah kadang-kadang sikap manusia. Okey, kita pergi ayat yang ke-15. Jom. Ayat yang ke-15 dalam surah Rahman. Masih muka surat yang ke-16 dalam nota. Okey. Kita tengok ayat dia, Allah kata wa khalaqal jan. Allah kata dan Allah telah menciptakan jan. Jan ni maksudnya jin. Min daripada marijin min nar, daripada lidah nyalaan api. Okey, lidah nyalaan api. Okey. Tuan-tuan bulatkan perkataan nar kat situ. Nar tu maksudnya api lah. Maksudnya kita memang sedia maklum jin daripada api. Itu kita sedia maklum. Okey. Salah satu unsur jin dia daripada api. Sebab itu api ni dia panas. Sebab tu kalau orang suka marah, kan marah ni sebenarnya dia datang daripada jin. Maksudnya orang marah ni, kan dia panas tu menyerupai perangai jin. Sebab tu Nabi ajar pada kita, kalau orang marah, kan macam mana nak hilang marah, kata Nabi, hendaklah disejukkan dia dengan air. Sebab tu Nabi suruh kita ambil wuduk. Kerana air ini adalah elemen untuk menyejukkan api. Kerana apa? Kerana marah itu daripada syaitan. Kerana syaitan daripada kumpulan jin. Jin itu daripada api. Okey, daripada api. Cuma dalam ayat ni dia ada perkataan apa tahu? Min marijin. Min marijin ni lah yang kita nak ulas. Api yang macam mana? Api tu. Okey. Mari sama-sama kita belajar tentang jin. Nak tahu asal usul jin? Okey. Buka nota pasal jin. Buka nota pasal jin. Okey. Sebab kita nak belajar pasal jin ni supaya kita tahu, kita tak sesalah sangka pasal jin ni. Okey, cuba tengok yang mula-mula. Okey, cuba tengok nota ni. Nampak tak nota yang asal usul kejadian jin? Okey, buka sekarang asal usul nota untuk kejadian jin. Siapa tak ada tak apa, boleh tengok kat skrin. Asal usul kejadian jin. Okey, kita kena belajar juga pasal jin ni supaya kita tidak mensyirikkan Allah dengan minta tolong dekat jin. Supaya kita jadi berani. Jangan takut sangat dengan jin sebab dia sama je dengan kita. Tapi kita belajar asal usul jin terlebih dahulu. Allah kenalkan kita dalam surah Ar-Rahman ayat 15, tapi kita tengok keseluruhan dia. Okey ya. Dah jumpa, dah buka nota asal usul jin? Okey, kita tengok. Okey. Asal usul jin, ayat yang kita kena belajar dulu adalah surah Al-A'raf ayat nombor 12. Okey. Kita akan jumpa dalam nota tu, dalam surah Al-A'raf ayat nombor 12 ni, Allah sebut umum jin daripada api. Okey, cuba tengok ya, Allah kata apa? Ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Okey, ayat surah Al-A'raf ayat nombor 12 ni sebenarnya Allah cerita pasal jin. Tapi jin dekat sini adalah jin iaitu iblis. Kat sini iblis. Iblis tu daripada jin, tuan-tuan. Iblis daripada jin. Iblis bukan berbeza dengan jin. Jin nama umum. Dalam kumpulan jin tu adanya iblis. Jadi iblis
ketika dia memperkecilkan Adam, dia cakap, dia kata aku ni lebih baik daripada dia, daripada Adam. Dia kata khalaqtani, engkau telah jadikan aku min nar, daripada api. Okey. Jadi iblis ni dia daripada kumpulan jin, yang mana iblis itu ia daripada api. Mana jin itu dia daripada api. Itu maklumat umum. Okey. Kemudian kalau kita baca ayat lain lagi, surah Al-Hijr ayat 27. Okey, surah ni boleh jumpa, ayat ni boleh jumpa pada muka surat 263 dalam Quran. Dalam nota kita, tuan-tuan boleh rujuk nanti pada muka surat 17. Okey. Pada muka surat nombor 17 dalam nota yang utama tu ada surah Al-Hijr ini, ataupun tengok nota PowerPoint ni. Okey. Dalam surah Hijr ada maklumat tambahan Allah bagi tahu kat kita. Kalau tadi Allah hanya sebut daripada api kan, daripada nar kan, nar tu api. Tapi api yang mana? Api yang pure api ke, ataupun dia dicampur benda lain? Okey, kita akan baca pada surah Hijr. Surah Al-Hijr ayat 27, Allah ada bagi maklumat tambahan. Cuba tengok dalam kotak warna merah. Saya letakkan dalam kotak warna merah dekat ayat tu. Allah kata, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ada perkataan as-samum. Kalau Al-A'raf tadi dia ada perkataan nar, tapi dalam Al-Hijr dia tambah perkataan as-samum. Maksud dia apa? Allah kata, dan jin kami jadikan sebelum itu mereka daripada api yang panas, tapi ada samum. As-samum ni adalah angin panas. Jadi kalau dimasukkan api, maknanya mereka daripada angin api yang panas. Okey, maksudnya dia ada unsur-unsur kehalusan. Ada unsur-unsur yang tak disedari kerana dia juga daripada angin dan api yang panas. Okey. Dan dapat maklumat tu. Lepas tu pula kalau kita baca surah Rahman, yang kita baca ayat nombor 15 tadi, kan? Kita jumpa pula perkataan lain yang Allah gunakan perkataan marijim. Marijim min nar. Okey, marijim min nar ni, cuba kita tengok. Cuba tengok gambar api tu. Kita tengok, ini gambar api lah, walaupun tak real gambar, contohnya contoh. Okey, cuba tuan-tuan tengok api, kalau kita hidupkan api, kita bakar dia, kan? Dia ada 3 pembahagian tu lah. Bahagian 1, bahagian 2 dengan bahagian 3. So, surah Rahman yang Allah nak kata kat kita tu bahagian yang mana? Sebenarnya bahagian yang ketiga. Yang api yang sebab tu kita kita terjemahkan nyalaan lidah api. Kan lidah-lidah yang ke depan. Jadi jin tu dalam surah Rahman tu yang Allah ambil bahagian ketiga tu. Bahagian yang atas tu. Bukan yang bahagian 2, bukan yang bahagian 1, tapi yang bahagian atas tu, daripada lidah hujung api tu. Okey, jelas kat situ. Kemudian kita tengok lagi. Dalam hadis Nabi SAW beriwayat Muslim, Nabi sebut benda yang sama juga. Nabi kata malaikat diciptakan daripada cahaya, jin pula diciptakan daripada nyalaan lidah api. Yang kita sebut tadi tu. Okey, kita belajar lagi. Kita tengok Okey, kesimpulan dia para ulama kata jin ni dia terdiri daripada 2 unsur. Yang pertama, bahagian terakhir api. Itu yang bahagian ketiga tadi. Bukan yang kat bawah tu, tapi api atas. Sebab tu kalau kita tengok kan, kalau kita hidupkan api dapur kan. Api dapur, api yang betul-betul dekat dapur tu yang hujung tu, yang naik betul-betul kena kepada periuk kita tu kan. Kita tengok kan, kalau kita masak gunakan ke api yang naik hujung yang lidah dia tu. Itulah bahagian terakhir api, dan sebenarnya dia ambil juga daripada bahagian awal asap yang terbakar. Sebab kita tak nampak yang hujung tu. Tapi sebenarnya sebab dia ada perkataan marijin, sebab tu ada perkataan marijin ni. Marijin ni benda yang bercampur sebenarnya. Jadi kesimpulan dia para ulama kata, jadian jin ni daripada bahagian terakhir api campur dengan bahagian awal asap yang terbakar. Kesimpulan dia, hujung dia, jin ada 2 unsur. Unsur dia apa? Unsur kepanasan, iaitu api yang panas, dan campur dengan unsur persembunyian, iaitu asap yang kita tak nampak dia.
Okey, jelas. Sebab itulah jin ni, kerana dia ada dua unsur ini, sebab itu pentakrifan jin tu sendiri, apa maksud jin tu? Okey, sebab tu jin tu sendiri, kalau kita tengok mula-mula nota kan, kalau tengok mula-mula nota tu, perkataan jin itu dari sudut bahasa Arab sendiri maksud apa? Bersembunyi, menutupi dan menyelubungi. Itulah maksud jin. Jin, huruf jim campur dengan huruf nun. Sebab tu kalimah Arab, kalau ada huruf jim bercampur dengan huruf nun, dia akan merujuk kepada sesuatu yang kita tak nampak dengan panca indera kita. Contoh, perkataan jannah, syurga. Kan ada huruf jim campur huruf nun, syurga nampak? Tak nampak. Okey, perkataan gila. Kan orang kata Laila dan Majnun, junun. Orang gila dia panggil junun. Dia panggil majnun, junun. Jim nun. Gila orang tak nampak gilanya di mana. Okey. Sebab itu hati juga dipanggil dengan istilah al-janan. Itu tak nampak. Maksud dia, setiap kalimah yang ada huruf jim dan nun, dia akan merujuk kepada sesuatu yang tak nampak dengan panca indera. Sebab tu jin kita tak nampak dia. Tapi dia nampak kita. Sebab apa? Sebab dia terdiri daripada unsur yang kita tak nampak dia. Tapi dia panas. Ada unsur kepanasan. Okey, selesailah belajar pasal jin tu. Tetapi, jom kita belajar lagi tentang kenapa surah Rahman ni, kita belajar mula-mula, kenapa surah Rahman ni Allah bacakan dekat kumpulan jin ya? Kenapa surah Rahman ni Allah kata ada syurga untuk jin, ada syurga untuk manusia? Kan? Okey, mari kita belajar, kita baca ayat Quran, kita belajar pasal jin, tengok bagaimana Allah cerita kita pasal jin supaya kita ni tidaklah asyik-asyik jin. Asyik-asyik jin. Maksudnya ada orang kan kata macam ni, ada orang kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Maksudnya ada orang nak cakap jin ni kalau dia paling baik sekalipun itulah sejahat-jahat manusia. Tak, fakta tu salah sama sekali, kontradik dengan Quran. Mari kita baca Quran. Quran kata apa? Okey, Quran kata apa? Kita tengok tugas jin. Okey, nombor 1. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau buka surah Az-Zariyat, surah nombor 51 ayat 56, tuan-tuan akan jumpa Allah kata jin tu Allah cipta untuk apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia melainkan untuk apa? Untuk mereka menyembahku. Betul tak tuan-tuan? Iya. Sebab tu iblis Allah cipta untuk menyembah Allah. Allah ciptakan syaitan untuk menyembah Allah. Allah menciptakan jin untuk menyembah Allah. Semua tu jin-jin ni tak kiralah dia namanya iblis, namanya syaitan, semuanya Allah cipta untuk menyembah Allah, beribadat kepada Allah. So di mana yang orang nak kata jin ni dia punya, kalau paling baik jin ni lah, itulah sejak manusia. Tak. Sama je sebenarnya. Okey. Jin Allah cipta untuk menyembah Allah, manusia pun menyembah Allah. Okey, kita lihat lagi. Mari kita belajar lagi. Okey, kalau kita buka surah Al-Ahqaf, surah nombor 46, tengok ayat 29 dan 32, mari kita tengok. Mari kita belajar bahawa macam mana jin ni dia dengar Nabi baca Quran. Okey, kita baca ayat dia. Okey, kalau kita baca ayat nombor 29 tu, kita baca terjemahan teruslah pasal kita menyebabkan waktu. Kita buat waktu. Allah kata apa? Allah cerita pada kita surah Al-Ahqaf ayat nombor 29. Allah kata apa? Ketika kami menghalakan satu rombongan jin kepada engkau. Sebenarnya ayat ni Nabi sebenarnya tuan-tuan kita belajar ya. Nabi ni ada dua peringkat dia dengan jin. Maksud dia mula-mula Nabi tak sedar tau. Ada satu kumpulan jin dengar Nabi baca Quran. Peringkat kedua baru Nabi mengajarkan Al-Quran. Sebab tu kita belajar mula-mula dulu. Surah Rahman, Nabi bacakan dulu kepada kumpulan jin. Baru Nabi bacakan kepada para sahabat. Okey. Jadi cerita dekat sini,
dalam erti kata lain, tuan nak faham begini. Dalam erti kata lain, kenapa Allah nak ceritakan pasal jin dengan Nabi baca Quran tu adalah untuk menempelak, untuk mengancam orang-orang kafir Quraisy di kalangan manusia. Seolah-olahnya Allah kata, Muhammad, kau ceritalah pasal jin ni kepada orang kafir Quraisy. Tengok, jin tu pun ada yang beriman kepada Allah. Engkau ni manusia tak nak beriman kepada Allah. Jadi itulah sebab dia. Okay, kita tengok Allah kata apa. Ketika kami menghalakan satu rombongan jin kepada engkau, Allah kata nafara minal jin, untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka hadir kepada engkau sedang baca Quran tu, mereka berkata, tengok jin-jin kata apa? Jin kata apa? Jin kata apa? Ansitu. Jin kata diam. Maksudnya macam ni. Menarik tuan-tuan. Dia macam ni. Okey ya, tuan-tuan kena buat catatan sikit maklumat ya. Begini. Asal usul sebenarnya macam mana jin tu boleh dengar dan baca Quran, kita tertulis sikit maklumat tu. Sebab saya memang tak masukkan semua maklumat tu nanti panjang. Okey. Maksudnya begini. Kalau tuan-tuan baca tafsir, okey, kalau tuan-tuan nak baca tafsir ulasan panjang pasal jin ni kan, tuan-tuan baca tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir dia ada ulas panjang lebar tentang macam mana asal ceritanya jin ni boleh datang dengan dan baca Quran. Okey. Tuan-tuan ya, sebenarnya asal sebab dia, sebenarnya jin ni sebelum Nabi SAW Allah utuskan dia, mereka selalu dapat curi berita langit tau. Jin-jin ni dia pergi dekat langit, mereka curi dengar percakapan malaikat-malaikat. Sebab malaikat kan ada menyampaikan wahyu kan. Malaikat akan turunkan rezeki, malaikat ada turunkan takdir. Sebab tu jin dia boleh dengar, dia curi berita tu. Kemudian lepas Nabi SAW dibangkitkan jadi Rasul, mereka dah tak dapat nak dengar dah. Kalau mereka naik ke langit-langit, mereka nak dengar, mereka akan dihalang, mereka akan dibaling dengan meteor tahi bintang tu. Jadi mereka mencari sebab. Sebab apa kita dah tak boleh nak dengar dah? Kan? Wahyu-wahyu kat langit tu. Kan? Inilah rahmat Allah ya tuan-tuan perempuan ya. Allah Ta'ala melarang jin mencuri dengar wahyu Quran turun. Tapi kalau bab lain, bab takdir, bab apa, ada masa jin boleh dengar. Okey, itu kita kena belajar ayat lain lah. Tapi selepas Nabi diutuskan, jin tak boleh dengar dah. Jadi mereka mencari, mereka buat siasatan. Adalah hadis sebenarnya, ada hadis riwayat Bukhari sebenarnya. Mereka mencari, mereka buat siasatan. Mereka buat postmortem. Kenapa kita tak dapat dengar berita langit ni? Kenapa kita tak dicuri? Mereka survey, cari, mereka pergi timur laut, mereka pergi ke barat dunia, pergi timur dunia. Rupa-rupanya suatu hari mereka dengar ayat Quran Nabi Muhammad sedang baca ketika solat subuh. Inilah ayat dia. Bukanlah ayat Nabi baca tu. Ayat yang Allah cerita kepada Nabi yang mula-mula Nabi sendiri tak tahu. Tapi Allah bagi tahu kepada Nabi bahawa ada satu kumpulan jin, dia dengar kau baca Quran. Masa mereka dengar kau baca Quran tu, mereka cakap apa tahu dekat jin-jin tu. Mereka kata, diam. Maksudnya, tengok ya, jin tu sendiri, dia nak faham Nabi baca apa ayat Quran masa Nabi sedang solat subuh tu, jin tu cakap apa? Diam, jangan bising, kita dengar, kita fokus. Tengok jin kata apa. Kemudian, setelah selesai bacaan Al-Quran Nabi baca tu, mereka kembali kepada kaum dia. Untuk bawa semula ayat Quran mereka dengar tu nak sampaikan. Okey. Faham Mereka dengar tu kata diam. Sebab tu kalau nak faham dengar ayat Quran ni, kita kena diam, fokus. Macam jin-jin buat. Lepas tu tengok ayat berikutnya kan. Lepas dibalik tu, jin-jin ni cakap apa? Mereka berkata, dia kata, wahai kaum kami. Dia kata, sesungguhnya kami telah dengar tahu Al-Quran yang diturunkan selepas Musa. Yang ayat Quran tu menegaskan kebenaran kitab suci yang terdahulu sebelum kitab-kitab Quran ni. Kemudian kitab tu membawa kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Tengok. Maksudnya jin tu sendiri ada di kalangan jin yang dia tahu ayat Quran Nabi baca tu benar. Ayat Quran tu membawa kepada kebenaran, bawa kepada jalan yang lurus. Lepas tu jin kata apa lagi tahu? Ayat nombor 31. Dia kata,
Dia kata, wahai kaum kami, dia kata, sambutlah, terimalah Rasul yang menyuruh ke jalan Allah. Berimanlah kepada Rasul tu supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Lepas tu jin tu cakap apa lagi? Dia kata, sesiapa yang tak nak ikut cakap Rasul itu yang bawa kepada jalan Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri daripada azab Allah di bumi dan tiada pelindung baginya selain daripada Allah. Mereka itu nanti berada dalam kesesatan. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksudnya, ada tak jin yang beriman kepada Al-Quran? Ada tak jin yang beriman kepada Allah? Ada. Ada tak jin yang memberi dakwah, dia jadi penceramah, dia menjadi pendakwah kepada kumpulan jin? Jawapan dia ada. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, bukalah surah jin. Kita tengok. Okey, anak-anak tinggalkan, kita tengok surah jin dulu. Kita tengok surah jin, terus surah jin. Okey, untuk surah jin ni saya tak ceritalah semua. Cuma saya nak tunjukkan ayat 1 sampai 4, kemudian terus pergi ayat 11, kemudian terus pergi ayat nombor 14. Okey, kita nak tengok jawapan. Ada ke jin yang Islam? Ada. Ada ke jin yang kafir? Ada. Jawapan dia, bacalah surah jin. Kalau kita baca surah jin ayat 1 dan 4, okey, yang ni tuan boleh bacalah. Saya tak nak baca satu persatu kerana kita nak jimat waktu. Kalau tidak habis pasal jin. Nak cerita pasal jin tuan, kita boleh buat satu slot yang khas. Kita cerita dalam Quran dan hadis saja, tapi tak apalah. Cukup untuk kita tahu maklumat kenapa surah Rahman ni Allah bacakan juga kepada kumpulan jin tu. Untuk memecahkan persoalan kenapa surah Rahman ni Allah ada sebut pasal asal usul jin. Kerana surah Rahman ni juga Allah cerita pasal jin. Kita tengok ya, kalau baca surah jin tu ayat 1, kita boleh baca lah kat situ. Yang Allah kata, Muhammad, engkau telah diwahyukan kepada engkau ada satu rombongan jin telah dengar engkau bacakan Al-Quran. Okey, kita bacakan di situ. Lepas tu terus pergi kepada ayat ni lah. Okey, jin tu sendiri mengakui bahawa Quran tu bawa kepada jalan yang benar. Quran tu bawa kepada jalan siratal mustaqim. Okey, tengok pada ayat nombor 11 terus. Tengok ayat nombor 11. Okey. Ayat nombor 11 surah jin, tengok surah jin Allah kata apa? Tuan-tuan tengok ya, inilah sebenarnya jawapan yang jin cakap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap apa? Dia kata wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Jin tu kata apa? Dan sesungguhnya ada di kalangan kami ni kumpulan jin golongan yang soleh dan ada juga yang tak soleh. Lepas tu jin tu cakap, siapa yang soleh ikutlah jalan dia sendiri. Siapa yang tak soleh ikutlah jalan dia sendiri. Lepas tu kalau baca ayat nombor 14 surah jin tu cakap lagi. Dia kata apa? Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Tengok jin tu kata apa? Dan sesungguhnya dalam kalangan kami jin ada yang beragama Islam dan ada pula yang menyimpang daripada kebenaran. Kita bulatlah perkataan al-muslimun. Al-muslimun tu maksudnya ada jin yang Islam, jin yang menyerah diri kepada Allah, dan ada jin yang al-qasitun, jin yang menyimpang daripada kebenaran. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hasil daripada kita cerita pasal jin ni tuan-tuan, kan? Ada jin yang kafir tak? Ada. Ada manusia yang kafir tak? Ada. Ada jin yang Islam tak? Ada. Ada manusia yang Islam tak? Ada. Oleh sebab itu nanti kita belajar surah Rahman, kita akan jumpa Allah sebut nikmat syurga untuk jin, nikmat syurga untuk manusia, nikmat neraka untuk jin, nikmat neraka untuk manusia. Ada syurga peringkat nombor 1 untuk jin, ada syurga peringkat nombor 1 untuk manusia, ada syurga peringkat nombor 2 untuk jin, ada peringkat syurga nombor 2 untuk manusia. Kenapa ada beza? Kerana sama je, ada jin yang betul-betul taat pada Allah, ada jin yang zalim. Jadi dapatlah jawapan kepada kita selama ini yang orang cakap seburuk, sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin, itu adalah kenyataan yang salah. Sebab ada jin yang lebih baik daripada manusia pun ada. Ada manusia masuk neraka, tapi ada jin masuk syurga. Jadi tidak ada perbezaan darjat
antara jin dan manusia ini. Sama saja makhluk Allah, dua-dua Allah jadikan makhluk yang kena menyembah Allah, tak buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, kita tak perlulah takut kepada jin. Tak perlulah minta perlindungan kepada jin. Tak perlulah sampai lalu kat pokok-pokok nak cakap tok nenek tumpang nak buang air lah, nak apa. Tak payah. Itu syirik. Sebab jin ini sebenarnya dia pun makhluk Allah. Dia pun takutkan kepada Allah. Kan jin kata tadi, siapa tak menyahut seruan Rasul tu, habis nanti dia azab. Bermakna jin pun adalah di bawah kawalan Allah, di bawah peliharaan Allah. Jadi tak perlulah kita takut sehinggakan kita minta pertolongan kepada jin-jin. Ia adalah satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah tentang cerita jin dan manusia. Habislah ayat 14 dan 15. Kemudian tuan-tuan, kita pergi sikit lagi. Ada waktu lagi kan? Ada waktu lagi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas itu Allah sebut apa pada kita? Lepas itu, ayat nombor 16, Allah perintah kita bersyukur yang kedua. Maksud dia, ayat 16 ini, kalau kita buka nota ya, muka surat nombor 17. Okey, tengok nota penuh, muka surat nombor 17, ayat nombor 16, Allah kata apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu yang mana, yang Tuhan kamu berdua, yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey, ayat 16 ni adalah gesaan berterima kasih kepada Allah atas nikmat. Beza manusia dengan jin tu, beza nikmat dia. Okey, nombor satu macam ni. Kenapa Allah suruh kita bersyukur pada ayat nombor 16? Kerana nikmat Allah cipta manusia itu sesuai dengan tubuh badan dia. Bayangkan kalau kita ni Allah cipta daripada api. Macam mana? Macam mana? Jadi tak sesuai. Maka kesesuaian dia, manusia daripada tanah, Allah ciptakan jin itu daripada api. Dia adalah satu nikmat. Dan yang paling penting nikmat tu Allah hidupkan kita. Sebab itu ayat nombor 16, Allah kata, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Okey, sebelum itu juga, sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan perempuan ya, kalau tengok dalam surah Rahman ya, okey, tolong catat, minggu lepas saya dah cakap dah, minggu sebelum saya dah cakap, okey, macam ni. Perkataan Rabbukuma pada ayat nombor 16 kan, dalam nota terjemahan tu, saya hanya tulis Tuhan kamu. Tapi sepatutnya kena tulis Tuhan kamu berdua. Rabbukuma tu, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. Rabbukuma tu, bukan Rabbukuma, Rabbikuma. Okey, perkataan Rabbikuma tu, jangan tulis kamu saja, tapi kamu berdua. Maksudnya ayat tu, maka nikmat Tuhan kamu berdua, yang manakah yang kamu hendak dustakan lagi? Okey, berdua tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada jin. Berdua tu merujuk juga kepada manusia. Okey, kita tambah sikit. Setiap ayat yang ada fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, terjemahan dia kena tambah, bukan kamu saja tapi kamu berdua. Okey, selesai dah untuk ayat nombor 16. Okey. Kita terus pergi nota siri 2. Tengok nota ringkas surah Rahman siri 2, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak belajar ayat nombor 17. Okey, ayat nombor 17. Okey, boleh lagi tuan-tuan dan puan ya. Setiap jam. Okey, kita ada waktu lagi. Okey, mari kita tengok surah Rahman untuk siri yang kedua, nota ringkas. Rujuk surah nota ringkas. Okey, dalam nota penuh muka surat nombor 18. Okey, kita nak belajar ayat nombor 17 sekarang. Okey. Ayat nombor 17, okey. Kalau kita tengok dalam nota penuh ayat Quran tu, Allah Ta'ala cerita kepada kita sebenarnya tentang nikmat matahari. Nikmat matahari yang Allah yang kawal matahari itu. Allah yang pelihara matahari itu.
Allah yang jaga matahari itu. Okey. Kalau kita tengok ayat nombor 17 ya, saya bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbul masyriqain, dialah Rabb yang memelihara dua tempat terbit. Okey, al-masyriqain, dua tempat terbit. Kalau al-maghribain, dua tempat terbenam. Okey, ayat nombor 17 ni Allah Ta'ala nak memperincikan lagi nikmat matahari yang sebelum ini ayat nombor 5 Allah ada sebut tentang matahari. Dia ini matahari tu dekat orbit dia tu, dia berjalan, dia berputar, kita belajar seperti matahari ayat nombor 5 Allah kata matahari tu dia ikut kiraan. Maksudnya matahari ni dia berputar. Matahari ni kan matahari ni dia ikut orbit dia, berada di langit itu, dia ikut kiraan dia. Tapi Allah tak cerita panjang lebar. Tapi pada ayat 17 Allah perincikan pula. Okey. Cuba tengok yang kotak hijau dengan kotak hijau yang dekat nota depan skrin ni. Kan, ingat tak? Kenapa ada perkataan ringkas dan terperinci? Inilah pendekatan Al-Quran. Kan? Supaya kita tak nampak cerita tu berulang sia-sia. Kan? Kalau kita baca ayat 5 dah jumpa dah matahari. Tapi kenapa ayat nombor 17 Allah sebut lagi pasal matahari tu? Kenapa dia berulang? Okey. Ini dia panggil teknik. Kadang-kadang Allah guna pendekatan cerita ringkas dulu. Lepas tu Allah gunakan bentuk terperinci. Nampak tak? Ringkas, terperinci. Lawan dia. Nampak? Itu dia punya kaedah dia. Okey. Ayat nombor 17, kita akan dapat dua fakta tentang macam mana Allah jaga matahari ni. Okey. Sebab tu dalam ayat nombor 17, tuan-tuan tolong bulatkan perkataan Rabbu. Dalam ayat 17, kita jumpa perkataan Rabbu dua kali. Rabbul masyriqain. Lepas tu sekali lagi Allah ulang. Wa Rabbul maghribain. Perkataan Rabbu. Bulatkan perkataan Rabbu ataupun hitamkan ataupun gariskan lah. Perkataan Rabbu. Okey. Perkataan Rabbu. Rabbu adalah salah satu nama Allah yang mulia. Rabbu adalah salah satu nama Allah yang mulia yang menunjukkan kepada Allah ni adalah Tuhan yang mengatur, mentadbir dan yang mengurus. Itu Rabbu. Dalam terjemahan, dia tulis Tuhan saja. Betul lah, Rabbu tu merujuk kepada nama Allah. Tapi Rabbu ni, dia akan melahirkan makna Rabbu tu dia ada kaitan dengan Allah yang mengatur, yang mentadbir, yang mengurus. Jumpa mana-mana perkataan Rabbu, 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 dia merujuk kepada makna ini. Rabbu. Okey. Jadi, perkataan Rabbu dalam ayat nombor 17 tu Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah lah yang mengaturkan, yang menguruskan, yang mentadbir dua tempat terbit matahari. Lepas tu Allah ulang sekali lagi. Allah kata dialah Tuhan yang mengatur, mentadbir, yang menguruskan dua tempat terbenam matahari. Okey, jelas. Untuk lebih faham lagi, apa makna dua tempat terbit, dua tempat terbenam? Okey. Kita kena ambil maklum dulu, kalau matahari terbit dari mana? Matahari terbit tentulah matahari terbit ni kita fahamlah. Terbit daripada timur, terbenam barat. Okey, Allah lah yang jaga dia. Tuan-tuan jangan risau. Matahari kalau terbit
memang daripada timur, dia akan terbenam di barat. Itu Allah akan jaga. Sebab tu Allah tu Rabbu. Maksud dua tempat terbit ni, kenapa dua tempat dia panggil Al-Masyriqain? Kalau satu tempat terbit Al-Masyriq. Tapi kenapa ada Masyriqain? Dua. Maksud tempat terbit terbenam, tempat terbit ni, dua tu apa? Dua tu maksudnya waktu musim sejuk satu, satu musim panas. Itu maksud dia. Dua tempat terbit, dua tempat terbenam ni maksudnya sekali pada musim sejuk, sekali pada musim panas. Orang Arab, mereka memang sedia maklum ada musim sejuk, ada musim panas. Ada musim sejuk, ada musim panas. Maksud dia, masa musim panas dengan musim sejuk kan jadi dua. Dua tu maksudnya satu musim sejuk, satu musim panas, jadi dua. Okey. Masa matahari terbit masa musim panas, Allah lah yang jaga dia. Masa matahari terbenam pada musim panas, Allah lah yang jaga matahari itu. Masa matahari itu terbit mana musim sejuk, Allah lah yang jaga dia. Ketika matahari itu terbenam pada musim sejuk, Allah lah juga yang jaga dia. So dalam bab jaga-jaga ni, yang kawal dia, kontrol itu, jawapannya adalah Allah yang buat semua tu. Jadi Allah katakan perbuatan dia mengatur, mengurus, mentadbir itu pada nama dia adalah Rabb. Pada namanya adalah Rabbu. Bayangkan kalau matahari ini dia terbit saja, dia tak terbenam, habis dunia ni. Betul tak? Kalau matahari ini dia terbenam, tak terbit-terbit dah, habis dunia ni. Maka Allah ni nikmat tuan-tuan. Sebab tu kan, kalau kita nak jaga kan, nak jaga macam kita kan, kalau kita nak jaga siang malam, rasanya memang kita tak terdaya lah. Betul tak? Kan? Tapi Allah Ta'ala ni maha kaya, hebatnya Allah. Maka Allah dah ciptakan matahari tu, dialah yang akan jaga ketika terbit, ketika terbenam, ketika musim panas dan musim sejuk. Sebab tu namanya dua tempat terbit, terbenam dan sebagainya. Okey, jelas saudara perempuan ya? Okey, faham dekat situ? Okey, lepas tu ayat nombor 18, Allah suruh kita sekali lagi. Okey, Allah perintahkan kepada kita sekali lagi untuk melahirkan, menunjukkan rasa syukur, berterima kasih kepada Dia. Kerana Allah itulah yang telah menjaga matahari itu. Tempat terbit dia dan tempat terbenamnya pada dua musim. Allah, okey. Dan kalau kita perasan, pada ayat 18 tu kalau kita campurkan ayat yang fabi ala tu, ini adalah kali yang ketiga. Ini adalah pada kali yang ketiga pada ayat nombor 18. Okey. Kenapa Allah berulang-ulang sebut fabi ala? Kerana Allah Ta'ala nak menekankan, Allah nak mengukuhkan, Allah nak kata bahawa ni nikmat lain, ni nikmat lain, ni nikmat lain. Allah berulang-ulang menyebut tentang perkara tersebut. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak macam Allah Ta'ala nak ketuk, Allah Ta'ala nak bagi sentak kepada orang-orang kafir, musyrikin yang tak nak bersyukur kepada Allah, yang masih lagi nak mensyirikkan Allah, tapi tak sedar bahawa dapat nikmat matahari, nikmat tu, tapi masih lagi dah buat syirik. Sebab tu Allah ulang banyak kali, fabi ala, supaya Allah nak kata, kenapa kau sampai nak tak bersyukuri nikmat aku? Kenapa? Itu dalam erti yang kata lain. Dia ada dua sudut. Perintah bersyukur, dalam erti kata lain, Allah nak menyedarkan orang-orang Arab yang masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan perempuan, satu lagi yang saya nak tekankan, perkataan alai dalam surah Rahman yang ada 31 tu, dia ada dua sudut kita boleh terjemahkan ayat tu. Satu, dia dikaitkan dengan nikmat. Maksudnya kalau kita ambil ayat pasal nikmat, kalimah nikmat, jadi kita akan terjemahkan, maka nikmat Tuhan kamu yang kamu berdua, yang manakah yang kamu nak dustakan. Kalau kita ambil ala bermaksud kekuasaan, kita akan terjemahkan, maka kekuasaan Allah yang
yang Tuhan kamu berdua manakah yang kamu nak dustakan lagi, yang kamu tak percaya lagi. Maksudnya boleh terjemah dua. Alai boleh terjemah nikmat, alai boleh terjemah kekuasaan. Tapi kalau bentuk nikmat ni biasa orang terjemah nikmat kerana dikaitkan dengan Ar-Rahman tu. Dua-dua ni boleh terjemah. Okey. Jelas ayat nombor 18. Okey, selesai dah ayat nombor 18. Kemudian kita pergilah ayat nombor 19 sampai ayat nombor 24. Okey. Dan tuan-tuan perempuan ya, bersiap sedia semua untuk kita pergi ke dasar laut. Jom kita pergi ke laut pula. Tuan-tuan nampak tak cantiknya Allah susun ayat Quran ni? Nampak tak cantiknya? Tadi Allah cerita kat darat tau. Kita bacakan. Sebelum ni kan pasal darat kan? Matahari terbit, musim sejuk, musim panas kan? Allah cerita macam cerita dekat darat. Kan? Sekarang Allah nak bawa kita pula, jom. Kita pergi tengok laut pula. Jom kita berada di atas laut pula. Jom kita naik kapal. Kan? Tengok ya. Cantiknya Allah susun ayat Quran ni, dia bawa satu cerita kepada satu cerita supaya kita tak boring. Ustaz, Ustaz, Ya. sebentar Ustaz. Bermakna daripada ayat 1 hingga 18 tu, ada fasa pertama tu berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah di atas muka bumi. Yang Allah hamparkan muka bumi ni adalah nikmat untuk pada Al-An'am, itu makhluk-makhluk Allah ya Ustaz. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Tapi dia tak semua ke muka bumi sebab dia ada catatan langit sebelum ni. Oh ya betul. Dia catatan langit. Cuma ayat yang sebelum tu, ayat cerita tentang dua matahari yang terbit sejuk, itu cerita pasal kat darat. Kita macam kita masih lagi di darat lah. Okey, ataupun cerita yang pasal jin tadi kan manusia berada di daratan. Ya. Kita ada umum. Sekarang Allah bawa kita pula pergi kepada melihat nikmat yang ada kat laut pula. Okey. Ayat pasal dekat laut ni ayat 19 sampai 24. Okey, jom. Kita tengok laut pula. Kan, kadang-kadang lepas tu kita kena berjalan. Tengok ya macam mana Allah bawa kita nikmat. Kan rupa-rupa je kan nikmat Allah ni ada dekat kiri, kanan, depan, belakang kita. Betul tak? Atas kepala kita langit ada nikmat Allah. Kita berpijak di atas muka bumi ni ada nikmat Allah. Ingat tak kita cerita sebelum ni kan? Allah telah letakkan pokok-pokok berdahan, pokok-pokok yang ada dahan, betul tak? Allah tanamkan biji-bijian, ingat tak? Rupa-rupanya kanan kiri kita ni semua ada nikmat Allah, termasuklah di laut. Jadi mari kita semua pergi ke laut. Jom kita tengok laut, ada air tenang kan, tenang je kita tengok air laut kan. Sebenarnya kan memang kita ni secara automatik kalau tengok air kita tenang. Sebab tu kalau kita nak tenangkan diri kita mandi, betul tak? Kan? Laut. Sebab tu Islam ni dia banyak mengajar kita ambil wudu. Ada sebab juga. Tengok hikmahnya Allah Ta'ala kan. Kita kalau pergi laut, sebenarnya semua orang kalau tengok pantai, tengok sungai, tengok air, semua akan jadi tenang. Sebab tu kalau kita belajar dalam syurga, Allah akan sebut di bawahnya ada air-air mengalir. Sebab lautan air ni dia benda yang menenangkan. Jadi jom kita pergi dekat lautan pula melihat kenikmatan Tuhan. Okey, nikmat dekat laut ni, tuan-tuan tengok ya nota nikah nombor 2, siri nombor 2 ya. Okey, nikmat dekat laut ni kita akan belajar 3 perkara. Nikmat dekat laut ni kita akan belajar tentang 3 perkara. Perkara yang pertama, nikmat yang Allah nak cerita kita pasal dekat laut ni, Allah nak cerita pada ayat 19 dan 20. Okey. Ayat 19 dan 20 mewakili cerita fakta tentang laut yang tawar dan laut yang masin dia tidak bertemu. Kenapa Tuhan panggil ni laut? Nanti kita akan ulas. Okey, laut. Kemudian ayat yang nombor 22, ayat nombor 22 mewakili topik nikmat cerita tentang adanya mutiara dan adanya permata. Apa beza mutiara permata? Nanti kita akan ulas, tuan-tuan dan puan. Mewakili ayat nombor 2, mewakili ayat 22 dan ayat nombor 24 mewakili topik nikmat Allah, cerita tentang kapal-kapal besar
seperti gunung yang dapat berlayar. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan contoh kapal yang terbesar yang kita dapat sedia maklum yang boleh berlayar di lautan. Nanti kata kalau tuan-tuan dapat nota tu, tuan-tuan dapat tahu dah. Kapal tu kapal apa. Saya dah tunjuk dalam gambar. Okey. 3 topik ni di bawah topik utamanya adalah nikmat-nikmat Allah kat laut. Ya Allah, kalau kita baca Rahman kan, laut saja sudah mengandungi banyak nikmat Tuhan. Betul tak? Maka tak bersyukur lagi kepada Allah? Tak dapat kenal lagi Allah ke? Okey, dekat laut 3 nikmat tu. Okey. Kita pergi kepada ayat 19 dan 20 dulu. Okey, ayat 19 dan 20 kita dapat ya. Okey. Ayat 19 dan 20. Okey, tuan-tuan boleh tak buka nota muka surat nombor 19. Okey. Tuan-tuan buka surat nombor 19. Tapi saya nak paparkan, asalnya saya buka nota yang ringkasan ni sebab ayat tu tuan-tuan boleh rujuk dalam nota tu. Okey, dah buka ayat nombor 19 dan 20, muka surat nombor 19 dan nota. Ayat 19 20 dalam nota juga pada muka surat nombor 19. Okey. Jumpa tak ayat dia? 19 20. Okey. Ayat 19 dan 20 ni mewakili cerita tentang Allah cerita tentang ada 2 laut. Sebab tu dalam ayat nombor 18, 19 tu kita jumpa perkataan apa? Marajal bahraini yaltaqiyan. Jumpa tu perkataan Bahrain. Bahrain bukan negara Bahrain tu, tapi Bahrain ni adalah 2 laut. Marajal bahraini yaltaqiyan. Okey. Maroja maknanya Allah membiarkan, Allah menjalankan Bahrain 2 laut. 2 laut ini mereka yaltaqiyan, yang saling bertemu. Okey, cuba tengok gambar dekat depan ni. Ni contoh dia. Kita tengok depan skrin. Ni contoh 2 laut yang macam ada warna biru sikit, lepas tu ada warna macam kelabu-kelabu sikit. Ini salah satu contoh ya, bukan contoh ni saja. Tengok seperti ada 2 laut kan, yaltaqiyan, yang dia bertemu. Yang warna biru dengan warna macam warna kelabu sikit, dia bertemu. Kan? 2 laut bertemu ni, kenapa dia tak bercampur walaupun dia bertemu? Allah kata bainahuma, ayat nombor 20. Bainahuma ni di antara kedua-duanya. Ataupun kita kata between them, between, antara kedua-dua tu maksudnya laut apa? Kalau kita baca surah yang Al-Furqan, ada kita jumpa laut yang tawar dengan laut yang masin, kedua dia bertemu. Kedua-duanya tu kenapa tak bercampur? Barzakhun. Dia ada batas yang memisahkan. Dalam bahasa Inggeris kita kata dekat situ ada apa? Ada barrier. Ada barrier yang memisahkan, yang menyebabkan la yabghiyani, yang menyebabkan yang tawar tak pergi masuk kepada yang masin, tak bercampur yang masin tak pergi bercampur yang tawar. Okey, tuan-tuan jelas tak? Faham tak maksud dia? Okey. Kalau baca surah Rahman saja, kita tak dapatlah jawapan 2 jenis laut tu. Tapi kalau kita rujuk dalam surah Al-Furqan, ayat 53, nota muka surat nombor 19 tu, kita dapatlah jawapan. Rupa-rupanya 2 laut yang Allah maksudkan dalam surah Ar-Rahman adalah satu laut. Okey, gariskan dalam nota muka surat nombor 19 tu, gariskan laut pertama, dia laut apa? Azbun furatun. Garis dah. Azbun furatun. Satu lagi, milhun ujajun. Okey, 2 laut. Okey, tuan-tuan ambil perhatian ya. Kalau nak tafsir ayat Quran, kaedah yang paling efektif sekali, kena cari ayat lain yang ada cerita sama.
supaya kita dapat maklumat tambahan. Kalau hanya berpandukan surah Rahman ayat 19, kita takkan jawapan. Dua laut tu laut apa? Tapi kalau baca surah Furqan ayat 53, adalah nota tu, muka 19 tu, kita akan jumpa dua laut itu yang Allah maksudkan adalah laut satu, azbun furatun. Azbun furatun tu maksudnya laut yang tawar, yang sedap untuk diminum. Bahasa Inggeris dia kata the one sweet and fresh to drink. Satu lagi milhun ujajun. Milhun ujajun tu maksudnya masin lagi pahit. Faham tak? Masin lagi pahit. Okey? Jelas ya? Okey. Kalau kita tengok contoh gambar ni, sebab ramai orang dia tunjukkan dua laut seperti gambar ni. Ini salah satu darinya lah. Betul lah. Memang terbukti orang jumpa memang ada di lautan, memang jumpa dua laut yang dia bertemu. Kalau kita tengok gambar kat depan tu, contoh dua laut yang bertemu. Nampak tak? Laut biru dengan laut yang warna kelabu tu kan. Dua laut. Ada yang kata ni dekat lautan Atlantik lah, macam-macam lah. Kan? Tapi Quran kata ada dua laut. Okey, ini salah satu contoh. Tapi kenapa dia tak bercampur? Kerana di tengah tu ada barzakh. Ini kita telah ulas pada hari Ahad yang lalu, perkataan barzakh. Okey, kat situ. Tetapi yang kita kena ambil perhatian, tengok nota muka surat nombor depan, tengok nota depan, di depan skrin tuan-tuan puan, ni nota kat ringkasan. Okey, kalau kita baca surah Furqan, kita jumpa Allah bagi tahu dua lah. Satu, laut yang tawar lagi menghilangkan dahaga. Satu lagi, laut yang masin lagi payau. Okey. Kalau kita tengok surah Furqan ni kan, kalau tengok surah Furqan ni, kalau kita belajar laut, kan mana ada laut yang tawar, betul tak? Mana ada laut yang tawar? Semua laut masin. Tapi kenapa Allah kata dua laut itu dalam surah Furqan, satu tawar, satu lagi masin? Maknanya sebenarnya, kalau kita belajar Quran, perkataan baharun merujuk kepada tempat yang luas yang menyimpan air. Tempat yang menyimpan air dan tempat tu luas, dia panggil bahrun. Itulah perkataan asal dia. Bahrun. Okey. Sebenarnya, jika dibaca tafsir, saya cuba mencari tafsiran para ulama, dan sebenarnya yang Allah nak masukkan air tawar boleh hilangkan dahaga ni sebenarnya juga merujuk kepada muara-muara sungai. Faham tak? Kan kita faham laut, kalau laut, dia bertemu juga nanti dengan muara sungai dan semacam-macam lah. Okey, kita jelas tak? Maksudnya, dua laut tadi tu sebenarnya, dia paling mudah begini je. Surah Furqan bagi jawapan, sumber air ni, ada yang tawar, ada yang masin, dia bertemu. Tapi dia tak bercampur. Nikmat tu. Okey, cuba tengok gambar kat depan. Okey. Tuan-tuan dan puan ya, kajian sebenarnya mendapati, kan kalau kita tengok komposisi air dekat muka bumi Allah ni, kalau kita tengok taburan air dekat muka bumi ni, okey, air tawar ni, jika nak dibanding dengan air masin, jauh beza. Sebenarnya, air masin mewakili komposisi air kat muka bumi ni 97%. Cuba kita tengok gambar graf tu kan. 3% saja air tawar tau. Sebenarnya. Air tawar ni lah yang kita nak minum, yang kita nak mandi. Air tawar ni 3% saja. Tapi air masin 97% yang ada di bumi. Bayangkan kalau air masin 97% tu dia bercampur dengan air tawar, apa jadi dengan kita? Okey. Kita kalau tak makan boleh hidup hampir seminggu. Tapi kalau kita tak minum, berapa hari kita mati? Bayangkan kalau Allah Ta'ala tidak letakkan barzakh, Allah tidak letakkan barrier yang memisahkan air yang masin dengan air yang tawar, habis kita. Okey, tuan-tuan ya. Jadi bersyukurlah banyak-banyak pada Allah kerana Allah memastikan air sungai kita, danau kita, air yang dalam tanah,
air di permukaan bumi yang tawar ini, dia bercampur dengan air yang masin. Kalaulah Allah tidak letakkan barzakh di antara kedua-duanya, habislah kehidupan kita, cacam berbalah hidup kita. Tapi kita bersyukurlah banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, sebab tu kita kata perkataan Alhamdulillah ni, memang sebenarnya kalau kita ucap Alhamdulillah ni pun sebenarnya takkan dapat mampu untuk membalas nikmat Allah. Pada air saja pun dah besarlah nikmat yang Allah beri kepada kita. Kata jelas ya. Oleh sebab itulah pada ayat nombor 21, Allah perintah kita bersyukur sekali lagi, yang merupakan perintah bersyukur yang keempat. Pada ayat 21, Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksudnya Allah nak menekankan lagi, bukan sekadar nikmat matahari yang aku jaga saja, kata Allah, tetapi nikmat air tawar yang tak bercampur dengan air masin ini juga engkau kena melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habislah ayat 21. Nanti minggu depan kita akan belajar nikmat mutiara dengan nikmat permata, mewakili ayat nombor 22. InsyaAllah minggu depan tuan-tuan jangan ke mana-mana. Maksudnya kita bersama lagi belajar. Kita masih lagi berada di laut. Okey? Kita akan belajar bagaimana nikmat yang Allah jadikan di laut itu penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang selama ni kita tengok laut tak terkeluar pun perkataan alhamdulillah, kan? Kadang-kadang kita pergi ke laut, lalu ada orang rumahnya lalu kat pesisiran pantai, pesisiran laut, ada orang lalu rumahnya, pergi balik dia laut, ada orang lalu, kan? Kadang-kadang kita tak dapat pun menambahkan keimanan kita pada Allah. Kita tak terucap pun, siapa-siapa kata subhanallah pun tak terucap, alhamdulillah tak terucap. Jadi lepas ni berubah. Setiap kali laut, ingat ayat 19 hingga 20 ni, kan? Jadi ingat kebesaran Allah banyak, nikmat Allah dah bagi kepada kita, betul tak? Kan? Jadi kita lalu tepi laut, atau kita terbang di atas laut, berada di atas laut, ingat ayat 19 dan 20 surah Rahman ni. Supaya kita selalu kenang jasa baik Allah. Kenang apa budi baik Allah beri kepada kita, nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Okey? Apabila nampak matahari, ingat dekat Allah. Terucap kalimah alhamdulillah. Okey, inilah ayat tentang Allah lah yang jaga matahari ini. Maknanya tuan-tuan, kesimpulan dia tuan-tuan, memang tak patutlah kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kerana nikmat Allah itu terlalu banyak, tak mampu untuk kita balas. Okey, kita habis pada tajuk ini. Seminggu depan insya-Allah ya, kita mulakan, kalau nak mula pukul 10.30 insya-Allah boleh. Kita akan sambung nanti dengan ayat nombor 22. Okey, kita sambung. Dan nanti saya akan bagi nota tambahan untuk nota ringkasan nombor 3. Tapi minggu depan kita masih lagi pakai nota ringkasan surah Rahman nombor 2 ni. Ya, insya-Allah nanti kita akan belajar. InsyaAllah pada minggu hadapan. Saya buka soalan, kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan. Silakan sahabat-sahabat sekalian untuk memanfaatkan sesi pagi ini dengan bertanya soalan kepada Ustaz. Ustaz, Ya. ini Aunty Hanis. Baik. Ya. Ustaz, ini saya tak tahu ini cerita benar atau hanya dongeng-dongeng Ya. saja. Aha. Betulkah bila jin dan syaitan boleh curi rahsia daripada Lauh Mahfuz, didapati Allah akan murka pada sesuatu makhluknya? Pada itu, iblis sangat pious beribadat. Jadi, malaikat minta iblis doa supaya Allah tidak murka dengan mereka. Iblis berdoa. Kejap, soalan dia. Okey. Soalan tadi ulang balik semula. Soalan tadi, iblis. Jadi, bukan. Bila
jin yang boleh naik ke Lauh Mahfuz mencuri rahsia-rahsia Allah, didapati yang Allah akan murka pada satu daripada makhluknya. Jadi pada masa itu memanglah iblis ni beribadat, she is very pious. Jadi malaikat minta iblis doa supaya Allah tidak murka kepada mereka. Iblis berdoa untuk semua tapi lupa mendoakan diri sendiri kerana sombong yang dia itu hebat. Sebab itu dia terjerumus bila diduga enggan sujud kepada Nabi Adam. Jadi Kak Anis tak tahu if this is the right story atau dongeng saja. Jadi orang kata daripada cerita iblis ni, kita harus bila membuat doa untuk doa diri sendiri dahulu sebelum anak cucu, keluarga dan orang lain. Okey. Okey. Jawapan dia begini. Pertama, apa sahaja maklumat yang berkaitan dengan perkara gaib, contohnya cerita dekat syurga dulu-dulu sebagainya, cerita pasal jin ke, pasal malaikat ke, ingat, sebarang maklumat tentang perkara gaib mesti kena ada dalil dia. Mesti kena ada nas dia sama ada Quran hadis. Ini kita kena pegang. Dia mudah je tuan-puan. Untuk dapat jawapan dia, kita kena ada dalil tu. Kita kena ada kita kena ada fakta tu. Satu fakta Okey. Daripada perkara pertama ni, setakat ini tidak dijumpai mana-mana ayat dan hadis yang kata iblis Allah murka pada dia kerana dia mencuri, dia dapat tahu berita Lauh Mahfuz tu. Okey, sebenarnya macam ni. Iblis Allah murka kerana dia tak mau sujud kepada Adam. Kerana dia sombong, kerana dia ingkar nak dengar perintah Allah. Itu sebab Allah murka pada dia, Allah keluarkan daripada neraka. Kan disebabkan iblis itu dia mencuri maklumat Kena faham situ Kena faham kat situ. Sebab soalan tu dia ada beberapa perincian. Okey, faham Okey, faham kat situ. Okey. Yang berikutnya, kenapa kita kata macam tu? Kerana perkataan Lauh Mahfuz itu sendiri, Mahfuz itu sendiri bermakna terpelihara. Okey, Mahfuz itu sendiri maksudnya terpelihara. Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh tahu maklumat dekat Lauh Mahfuz. Itu satu. Itu satu untuk kita tolak kata iblis curi maklumat kat Lauh Mahfuz tu. Okey. Okey. Jadi dekat sini, iblis yang Allah murka sebenarnya kerana dia tidak sujud kepada Adam. Dia sombong, dia membanggakan diri. Itu sebab dia. Bukan kerana dia curi maklumat kalau Mahfuz tu. Satu bab. Perkara kedua, ke iblis, wallahu ta'ala a'lam, para ulama bincang tentang macam ni. Iblis, dia dengan Adam, memang dalam Quran kata dua-dua Allah halau daripada syurga. Adam pun Allah Ta'ala keluarkan daripada syurga, iblis pun Allah keluarkan daripada syurga. Jelas Tetapi kesilapan iblis adalah dia tidak mahu mengakui tentang kesalahan dia. Berbeza dengan Adam. Nampak tak? Besar gap, jurang yang membezakan Adam dengan iblis ni, walaupun dua-dua Allah keluarkan daripada syurga, pada asalnya dua-dua tu dalam syurga, kalau kita beza, kita tengok Adam, lepas Allah turunkan, dia berulang-ulang bertaubat kepada Allah dengan perkataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu bab. Kita dapat beza Dan yang ketiga, iblis sebenarnya dia pernah berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah untuk dia diberikan peluang menyesatkan Adam. Itu kita boleh jumpa banyak dalam ayat Quran. Yang kan iblis ni dia berdoa pada Allah sebenarnya. Sebab itu doa iblis ni juga Allah terima. Kan dia doa pada Allah. Kan dia minta kepada Allah untuk dia minta kepada Allah untuk dia panjang umur, dia minta kepada Allah untuk dia sesatkan anak-anak Adam kan. Dia bawa tentera-tentera. Maknanya Allah telah kabulkan permintaan dia kat situ. Jelas? Tapi kaitan yang
dia pernah minta kepada malaikat tu nak doa sebab yang tu setakat ni saya tak jumpa lagi maklumat macam tu. Bukan Ustaz. Malaikat itu pada masa tu darjat iblis ni konon tinggi sangat di syurga, dia beribadah sangat. Jadi bila dia rasa yang Allah akan murka ke apa, so they are afraid that the malaikat will be one of them. Jadi dia pergilah kepada yang hebat ni kononnya untuk mendoakan yang itu tidak berlaku kepada mereka. That is the malaikat. Kejap Kita kena tahu macam ni. Malaikat dengan iblis, mereka ini sebenarnya sama je darjat dia. Okay, dia tidak kata iblis tu dia lebih mulia daripada daripada malaikat, sebab sama saja. Celah dapat kat situ Ya. Okey. Dan kita kena sedia maklum iblis dia bukan daripada kalangan malaikat. Sebab itu kesilapan iblis adalah kerana dia tak mau sujud kepada Adam tu, sedangkan malaikat semua sujud. Dekat situ. Tapi yang bentuk doa-doa tadi tu, wallahu ta'ala alam, setakat ini tak jumpa lagi maklumat yang ada dialog seperti itu, yang ada skrip itu, setakat ni tak ada lagi maklumat. Ya, mungkin cerita dongeng saja Ustaz. Ya, sebab itu cerita perkara gaib ni kena hati-hati. Kadang-kadang banyak riwayat Israiliyat. Okey. Sebab itu kita dengar kadang-kadang ada orang cakap iblis ni sebenarnya adalah malaikat azalil. Itu pun sebenarnya tidak benar sama sekali. Kerana karakter malaikat dengan karakter iblis dua benda yang berbeza. Dari sudut kejadian pun dah tak sama. Malaikat daripada cahaya, iblis daripada api. Jadi iblis tu bukanlah malaikat. Lepas tu dari sudut sikap pun tak sama. Malaikat tidak taat kepada Allah, tapi iblis kenapa dia tak mau sujud kepada Allah? Sebab itu kalau iblis tu malaikat, tentu dia akan sujud kepada Adam. Ini membawa erti bahawa iblis itu dia adalah jin, dia bukan malaikat, dan malaikat itu bukanlah jin. Terima kasih atas penjelasan tu Ustaz. Sama-sama Puan. Ada soalan lain? Ustaz, saya nak tanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan di masa akhirat nanti kita ada berpeluang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Adakah kemungkinan kita juga dapat meninjau atau melihat jin, syurganya dan rupa paras jin? Ini soalan yang agak Okey, macam ni. Setakat dapatan memang jin, syaitan, iblis tu memang Allah Ta'ala akan kumpul mereka di hari akhirat juga untuk Allah hisab. Yang tu kita tak nafikan. Memang Allah Ta'ala akan bawa jin, syaitan, iblis tu, hatta patung-patung tu pun Allah Ta'ala akan kumpulkan nanti di hari akhirat. Maksudnya manusia juga akan berjumpalah dengan jin, dengan syaitan tu. Akan jumpa. Sebab tu kalau kita baca cerita pasal neraka, memang neraka ini Allah penuhkan di kalangan jin dan manusia. Maksudnya nanti dalam neraka ada juga jin, ada juga neraka, ada juga manusia. Sebab tu kalau kita baca ada ayat Quran kata jin tu nanti dia sendiri akan berceramah. Dia akan bagi tahu kepada makhluk manusia yang ada di dalam neraka. Sebab neraka ni pun memang tempat Allah masukkan jin dan juga manusia. Ataukah patung-patung berhala pun nanti dia akan hidup, dia pun Allah masukkan dia nanti ke dalam neraka. Patung-patung ni pun sebenarnya nanti di akhirat pun Allah akan soal jawab dekat dia. Ada ayat Quran banyak yang sebut macam tu. Ya. Cuma Quran tidak ceritalah macam kita tengok muka jin tu menakutkan, sebab tu tidak ada. Cuma bertemu tu ada. Mana tadi Ustaz kata Allah Ta'ala jadikan syurga untuk jin, syurga untuk manusia. Adakah mereka berasingan ataupun macam mana maksudnya? Yang itu saya wallahu ta'ala alam, saya tak dapat nak jawab. Sebab apa? Ingat tak tadi kita kata kerana perkara gaib ni kita perlukan dalil dan nas dia. Baik. Memang Quran kata syurga ada untuk jin, syurga ada juga untuk manusia.
Cuma adakah mereka akan duduk saling berkawan di dalam syurga itu? Wallahu ta'ala a'lam. Saya memang tidak ada ilmu di dalam bab itu. Maknanya saya tak tahu fakta itu. Terima kasih. Okey, ada soalan lain? Kalau tidak ada soalan, kita jumpa insya-Allah tuan-tuan minggu hadapan ya untuk ayat yang berikutnya insya-Allah. Kemudian tuan-tuan besok saya nak jemput tuan-tuan puan sekali kalau tuan ada kelapangan ya. Kalau ada kelapangan esok kita ada kuliah siri yang pertama nak belajar tentang surah Yusuf. Kita nak belajar tajuk dia. Kita bukan nak belajar fakta tu, kita nak ambil tajuk dia adalah 100 pengajaran daripada surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf tu. Hari Rabu besok. Bagi siapa yang ada kesempatan lah. Kadang-kadang dah ada jadual kan. Tak apa. Yang paling penting, isikan waktu untuk belajar, untuk beribadat kepada Allah. Ya. Tak kisah. Siapa-siapa pun tuan-tuan belajar, asalkan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa-siapa yang memang tak ada jadual lagi, bolehlah ikut besok insya-Allah. Kita akan mulakan dengan permulaan 100 pengajaran dalam surah Yusuf insya-Allah. Okey, Kak Syida, terima kasih banyak-banyak Kak atas jasa baik dan rakan-rakan daripada Ahsanul Amala kerana beri peluang kepada kami pada pagi ini menuntut ilmu Allah, menyampaikan ilmu Allah. Semoga Allah membalas kalian dengan ganjaran pahala. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan katsira pada tuan-puan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi Ustaz. Jumpa esok Ustaz. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Esok Rabu pukul berapa Ustaz? Hari Rabu pukul 10.30 juga. 10.30. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih host. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida. Alhamdulillah ini Ustaz Terima sampaikan Ustaz. Terima kasih. dan mak dia di lautan. Jadinya mudah-mudahan saya harap bila kita bertadabbur, bila kita baca surah Ar-Rahman ni, kita tadabbur isi apa yang telah Ustaz sampaikan daripada ayat 1 hingga ke ayat 21 ada ayat 1 hingga 21 hari ini. Mudah-mudahan ya, saya harapkan kita semua orang kata istiqamah lah apa yang kita dah dapat ilmu kan. So kurang-kurangnya bila kita baca, kita buka dia nota dan kita faham. Kita kena fahami apa yang disampaikan mesej yang disampaikan melalui surah-surah dan juga ayat-ayat tersebut. Okey, dengan itu saya mengakhiri sesi pagi ini dengan melafaz segenap tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So, jom kita pergi ke dapur masak untuk makan tengah hari. Okay, terima kasih Syida. Minta maaf ya sahabat-sahabat yang yang FB Live tadi ada interruption. Memang tak terlupa kita dengan ujian dari Allah ini kan. Ada interaction pula lain dekat FB tak dapat diteruskan. InsyaAllah saya akan secepat yang mungkin untuk rakaman pagi ni akan di-share. Terima kasih banyak. Jazakallah. Sama-sama. Terima kasih Syida. Alhamdulillah. Sama-sama. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi macam ni? Kenapa? Saya tak. Kenapa boleh meeting pula? Oh, kejap. Mana ya sini?